Baik, Alhamdulillah. Kita sambung pada siri yang kedua. Bab yang ke-6 insya-Allah. Berkaitan dengan konsep sa'adah. Baik, insya-Allah. Indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam konsep sa'adah ini yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut indikator kebahagiaan menurut Al-Quran dan hadis. Maka yang pertama adalah iman dan juga taqwa. Mendapat rahmat atau kunna Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, sabar, syukur, tazkiyatun nafs, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Menyuruh buat baik dan juga menjauhi perkara yang munkar. Mencari dan mendapat redha Allah taala, islah, memperbaiki diri, bertaubat, meminta ampun, mencari perlindungan Allah taala, zikir, mendapat petunjuk, berserah diri, uswah hasanah, yakni suri qudatul hasanah ataupun uswatul hasanah. Maksudnya suri teladan. Menolak kejahatan dari kebaikan, menjaga lisan dan perbuatan. Kebaikan perbuatan, kemudian tafaqquh fid din, yakni menuntut ilmu agama, dan seterusnya adalah jihad jiwa dan juga harta. Baik, dia kata yang pertama, iman dan takwa, ma'rifatullah. Maksudnya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa ni percaya dan yakin dan takut kepada Allah taala. Dan ini kita kategori sebagai ma'rifatullah. Kebahagiaan dalam berada dalam jiwa. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat perintah Allah taala, puasa, solat, zakat, zikir, baca Al-Quran, maka itu sebahagian daripada apa? Perkara yang mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bagi orang perempuan, dia menutup aurat dengan sempurna. Jangan depan kita kata, depan orang dia tutup aurat. Okey, cantik. Belakang orang pun dia, memang belakang orang tak nampak, tak ada masalah, dah aurat dah. Tapi belakang orang dia buat kemaksiatan. Seolah-olah dia berpura-pura, depan orang dia yang bagus, tapi belakang dia buat benda yang tidak elok. Depan mak dia tak buat benda yang tak elok. Tapi belakang mak dia tak tahu, dia kata dia buat benda yang tidak elok. Jadi berzina ke, mencuri, merompak ke, benda-benda itu menyebabkan tidak ada melahirkan seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Okey. Indikator yang kedua adalah mendapat rahman, yang kurnia Allah. Kebahagiaan dunia, segi material dan bukan material. Jadi mendapat nikmat rezeki, harta benda, pasangan atau keluarga yang baik, lingkungan sosial yang baik, jauh daripada fitnah, terhindar daripada musibah atau bencana, mendapat rahmat iman dan juga Islam, mendapat kurnia umur yang panjang, mendapat kemudahan dalam berbuat kebaikan atau kebajikan, mendapat petunjuk dari Allah, serta mendapat kelapangan dada. Ini yang kita nak. Kita nak petunjuk. Sentiasa kita nak hidayah daripada Allah Ta'ala untuk kita berubah lebih baik kepada lagi baik. Ada kalau salah seorang sahabat dia risau. Dia paling risau bila dia takut tidak mendapat hidayah Allah Ta'ala. Bila kita dapat hidayah, kita terdetik, aku ni tak bertudur di depan khalayak ramai ni, kuasa berdosa sangat. Kalau Allah Ta'ala azab aku, rambut yang cantik dunia ini akan dikira dosa, kemudian akan diazab oleh api neraka. Sanggupkah aku terima ni? Allah campakkan dia rasa apa? Rasa takut kepada neraka Allah Ta'ala. Rasa nak buat perintah Allah Ta'ala. Dia kata, aku solat lama tak solat dah ni. Allah bagi aku macam-macam, tapi kenapa aku buat macam ni? Dia rasa Allah detikkan dia bahawa ada keinsafan. Maka itu kita sebut sebagai hidayah. Dan kita nak hidayah Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala ini sentiasa ada bersama dengan kita. Kemudian yang pula, indikator yang ketiga, amal yang soleh. Bila sebut amal soleh, kita bantu orang lain. Amal soleh, perbuatan yang baik. Tak pada ibu-bapa kita suruh, okey mat, hari ni hang kena pergi beli kuih. Dia tak apa, dia kata benda elok, buat. Tapi kalau kata ada ketika disuruhnya buat kemaksiatan, kita tolak. Disuruhnya beli rokok, pak suruh kita beli rokok. Kita nak kata macam mana? Nak setuju ataupun tak? Pak suruh beli ni. Tengok kata, rokok ni halal ke haram ke? Kalau kata benda tersebut haram, maka benda itu tak beri kewajiban ataupun tak wajib. Tapi kalau mak kita suruh pergi beli gula, beli tepung, saya kita buat tepung pelita contohnya. Kita menolak perintah mak kita pun haram. Ada dosa. Kenapa? Ini suruhan ibu yang wajib kita taat dah. Wala taqulu uffin. Jangan kamu kata sekalipun. Mak kita ni, kita kata mak suruh beli apa? Mak suruh beli kita beli kuih.
Tak mau? Tak mau. Tu pun dah berlaku dosa dah. Wa'iyadzubillah. Baik. Kemudian dikatakan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan dapat dicapai dengan memantapkan ilmu dan amal. Matlamat kebahagiaan itu, kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat. Sementara kebahagiaan dunia hanya bersifat sementara, yang kadang-kadang tidak membawa kebaikan yang menyeluruh. Kita rasa yang kita miliki hari ini, pangkat yang kita ada, harta yang kita ada, kemewahan yang kita miliki itu, kita sudah rasa bahawa ini akan kekal. Dah, tak akan kekal. Kalau akan kekal, sudah pasti Qarun dan juga Haman dan juga kita kata Fir'aun ini akan ada kekuasaannya sampai ke hari ini. Tak ada. Qarun Allah telah gelam dalam bumi ini, walaupun dia punya orang yang kaya, ini harta yang banyak, tapi dia tidak ada kebahagiaan langsung dalam jiwa dia. Kemudian yang pula budaya hedonism, keseronokan berlawanan dengan kebahagiaan. Dari segi sudut bahasa, hedon ini merupakan istilah Greek ataupun Yunani. Kesenangan atau keseronokan. Ismi dalam kamus Dewan sebagai akhiran asing, kepercayaan, gerakan politik atau agama, sikap serta perlakuan. Oxford English Dictionary, satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan yang tertinggi atau matlamat akhir suatu tindakan. Suatu pegangan atau kebahagiaan hidup, pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonism juga diartikan sebagai kepuasan rasa dan nikmat yang menjadi ukuran tingkah laku suatu perbuatan yang baik. Baik, kita tengok budaya hedonism ni. Hedonism menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Ini hedonism. Kita nakkan macam tu. Orang nilai kita seronok je. Sedangkan kita perlu berasa sedih. Atas perkara yang kita buat ni. Contoh, kita buat maksiat. Kita rasa sedih sebab apa? Kita takut Allah tarik nikmat kita. Kita rasa sedih, takut Allah tak ampun dosa kita. Kita rasa takut akan diazab oleh Allah Ta'ala atas dosa yang kita buat ni. Dia rasa seronok sampai tak kira apa dah. Dia kira seronok je. Ini masalah juga. Manusia yang kira seronok je. Jadi hedonis ni penganut fahaman ni. Penganut akan fahaman ni. Hedonistik sifat golongan yang mementingkan keseronokan. Dia buat parti ni sampai tak kira halal haram, dadah apa semua, dia buat habis. Pernah berlaku sampai seronok ni sampai menyebabkan kematian. Ada terlalu seronok. Kemudiannya pula, seronok tidak ada masalah, tetapi seronok yang melampaui batas. Kalau minum arak ni, minum sungguh-sungguh ni sampai hilang tu kewarasan ni. Arak, kalau kita ambil dadah ni sampai habis dia punya, terlalu tinggi dos dia, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Implikasi pada hedonism ni, ilmu diabaikan, hati menjadi keras, kasar, hilang kepekaan, dia tak kisah dah. Tu bawa kereta boleh hampuh sampai mati. Sombong, tamak harta ni, dunia ni. Sampai hak orang pun dia nak ambil juga. Sebab apa? Sebab dia rasa tak puas dalam hidup dia. Ini sifat orang tamak ni. Sampai dia menipu sampai kita pun tak percaya apa yang dia buat ni. Menolak kebenaran, sesat dan melakukan jenayah. Wa'iyadzubillah. Maka kesimpulannya, hedonism ini menggalakkan manusia melakukan kejahatan. Menjadikan dunia ini sebagai matlamat dalam kehidupan. Dah, Islam tak macam tu. Islam bukan dunia sebagai matlamat hidup. Matlamat hidup adalah akhirat. Dan kita berdaya dunia dan juga akhirat. Bertuhankan kepada nafsu semata-mata. Tu dia. Bertuhankan kepada nafsu. Kepala otak dia nafsu lah. Nak seronok, buat maksiat, berzina, tukar pasangan. Kita kata apa? Batas dalam kehidupan. Hanya mengejar dan menambah kekayaan dunia, bermegah dengan pangkat dan kuasa, memuaskan nafsu, berhibur dan bergembira sahaja. Kita tak nak generasi muda kita ada sifatnya macam ni. Memang akhir zaman, di antara sifat mereka ni adalah nak berseronok. Ini di antara sifat-sifat umat yang terdahulu yang Allah telah campakkan pada umat akhir zaman ni. Lupa kepada tujuan hidup yang sebenar.
kemudian lalai melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat. Kemudian mana mungkin kebahagiaan dapat dikecapi sekiranya keseronokan yang diperolehi mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan kesengsaraan kepada orang lain. Seronok, buat parti, ambil dadah, kemudian menyebabkan kematian. Awal itu seronok, tapi akibatnya last sekali mereka menanggung kesengsaraan kerana apa? Mungkin disabitkan kesalahan, kerana apa? Membunuh dan sebagainya. Sebab berkelahi ke, seronok minum arak sampai hilang kewarasan, buat pergaduhan kecilnya. Last kali menyebabkan pergaduhan besar, ambil botol arak, pukul pula kawan tu, menyebabkan kematian. Last kali daripada seronok menjadi mudarat. Jadi insya-Allah, jadikanlah saadah ini, kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Para pelajar sekalian yang Ustaz kasihi sekalian, maka kebahagiaan yang kita nak yang Islam bawa adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan kebahagiaan yang dibawa oleh barat yang kita sebut sebagai hedonism ini, yang hanya seronok semata-mata menjadikan hawa nafsu sebagai tunjang dalam kehidupan mereka atau mereka bertuhankan kepada hawa nafsu mereka. Tidak. Kita nak peringkat nafsu kita ini, nafsu yang mutmainnah seperti yang disebut dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.